السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثنيه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Kita masuk tajuk Bab Ma Ja'a Fi Ashratis Sa'ah. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan alamat kiamat. Malam ni dia nak tengok secara khusus kiamat yang kita duk baca lama dah ni. Yang kita duk bagi tahu kiamat ini adalah hari manusia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digulung segala isi alam, kemudian dibuat dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala satu alam baru. Sebelum berlakunya peristiwa besar itu, Allah Subhanahu wa taala akan buat amai beberapa tanda. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan tahu apakah tanda-tanda itu. Kata dia, ketahuilah saudaraku, alamat kiamat itu amat banyaknya. Kita banyak cerita pasal kiamat ni, alamat dia cukup banyak. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Maka di dalam bab ini ada hadis yang menyatakan setengah daripada alamat kiamat itu. Hadis ni bukan nak cerita semua, dia kata, tapi dia nak cerita sebahagian daripada alamat-alamat kiamat ini. Dan hadisnya itu telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan katanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, uhadditsukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yuhadditsukum ahadun hadisan ba'di annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya telah berkata ia pada murid-muridnya, aku mau cerita kepada sekalian kamu satu cerita yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah boleh bercerita akan sekalian kamu oleh seorang daripada sahabat Nabi akan satu hadis kemudian daripada aku dalam negeri Basrah ini. Pada satu hari dia kata kepada anak-anak murid dia, kepada sahabat-sahabat yang berguru dengan dia, dia kata, aku nak cerita kepada kamu hadisan, satu cerita, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang cerita ni aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia pula lagi, la yuhadditsukum ahadun hadisan ba'di, kalau kamu tak dengar cerita ni pada aku, tak ada orang lain dah boleh cerita benda ni pada kamu. Aku aja yang tahu cerita ni. Sesungguhnya, kata dia, yang ialah hadis yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tiada seorang daripada sahabat Nabi yang hidup dalam negeri Basrah ini melainkan daripada aku. Pasal dia muda. Dia daripada budak-budak lagi dah dia khidmat dengan Nabi. Bila Nabi wafat dia pun muda lagi. Sahabat-sahabat lain tua-tua, sahabat-sahabat lain pakat meninggal belakang dah. Tinggal dia, generasi muda yang masih hidup masa tu.
Kalau kamu nak dengar cerita ni, tak boleh dengar daripada orang lain. Sebab orang yang dengar cerita ni semua mati belaka dah. Tinggal aku aja, dia kata, dalam Basrah ni yang ada cerita ni, yang menyimpan cerita ni. Dan tiada siapa hafaz hadis yang aku mau cerita ini lain daripada seorang aku aja. Apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu. Kata Anas bin Malik, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya setengah daripada alamat kiamat itu bahawa terangkat ilmu dan zahir kejahilan. Dia kata, Nabi pesan ke aku ni, aku nak habaq kat kamu semua. Di antara tanda kiamat, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan takdirkan di muka bumi ini ilmu makin tak ada. Ilmu makin tak ada di atas muka bumi ini. Bila ilmu tak ada, kejahilan merata tempat boleh dilihat. Masalah terangkat ilmu dan maknanya adalah makna terangkat ilmu, yakni habis hilang ilmu syarak kita. Itu makna terangkat ilmu. Bukan ilmu tu naik gitu dah. Tetapi maksud terangkat ilmu ni makin duk tak ada. Dia ada cara dia yang pergi jadi tak ada. Tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat. Ilmu ni makin pupus. Alim ulama yang ada ilmu mati, tidak ada ulama yang ganti. Ada jadi macam tu. Hari ni tuan-tuan kalau nak tanya masalah faraid, bukan semua orang boleh. Ustaz ada ramai. Tapi bukan semua ustaz yang cekap faraid ni. Pasal apa? Pasal dia nak kenal orang tu betul-betul duk main faraid tu baru dia boleh. Siapa pun macam tu lah. Ilmu apa pun kalau kita jarang guna, kalau kita jarang main, hilang gitu aja. Hilang ilmu tu. Ramai orang hari ni kita pergi tanya masalah faraid, dia kata nanti sah. Dia kena balik rajuk kitab balik, kena tengok balik. Mak dapat berapa, ayah dapat berapa, isteri dapat berapa, anak dapat berapa, anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa. Kalau ada anak tiri macam mana, nak kena tengok kitab balik. Benda tu tak ada dalam dada dia. Itu salah satu tanda ilmu sudah diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mati segala orang-orang yang menanggung ilmu itu. Mungkin ini salah satu sebab dia. Alim ulama yang ada mati. Hak ganti, tawak dah. Tak macam tok guru dulu. Begitu. Hak dua adalah ni baca ayat Quran pun silap baris. Baca hadis pun rempuh baris. Jadi lagu tu. Baris pun tak kita hawal atas bawah dah. Tapi ustaz lah. Tapi tak kemas. Orang kata tak kemas. Kita Arab tak boleh baca. Tak boleh. Ustaz dah. Tapi nanti nak baca kitab Jawi aja. Ustaz dah. Lebih senang baca kitab Rumi. Ni kacau. Dia ni kacau. Sedangkan khazanah ilmu Islam dalam bahasa Arab. Khazanah ilmu Islam dalam bahasa Arab. Sebut sahaja kitab-kitab besar apapun, semua dalam bahasa Arab. Kalau kita jadi ustaz, kita jadi orang alim, tiba-tiba kita gagal nak mencedok ilmu daripada lautan ilmu yang ada dalam kitab Arab. Tak boleh pergi. Bolehlah nak ceramah habaq ke orang, bolehlah. Tapi nak teroka ilmu sampai ke laut dalam, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Kita sendiri gaya. Kita try kayu-kayu perahu pi baru 1 kilometer tengah laut lagu nak buat U-turn balik dah. Tak berani dah nak pergi ke tengah laut tu. Takut. Takut. Pasal apa takut? Pasal kita sedar kemampuan kita tak sampai ke situ. Tuan-tuan nak cari macam Syekh Idris Al-Marbawi ni yang tulis kitab ni. Kitab Bahrul Mazi yang kita dah baca ni. Tak ada lah ni tuan-tuan. Tak ada. Mampu menulis Qamus Al-Marbawi. Sampai hari ni anak tuan-tuan masuk sekolah agama mesti ada Qamus Al-Marbawi satu. Mesti ada. Tak ada silap. Nak boleh tulis ni lautan ilmu tentang ilmu hadis macam Bahrul Mazi ni, tak boleh pi. Tak boleh pi. Nak gagah tulis tak boleh. Bolehlah satu buku 60 muka surat. Tu pun letih tak kira dah. Orang panggil ceramah, duk ulang buah tu aja. Tak boleh kilas dah kau lain. Pasal apa? Ilmu pun banyak tu aja.
Tak boleh pi. Pulih mai bawa keluar buah tu juga. Pulih mai bawa keluar buah tu. Pasal apa? Tak ada dalam diri dia ilmu yang nak bagi tahu ni. Tak ada. Sedangkan ilmu ada banyak. Pasal apa? Pasal ini menunjukkan ceteknya ilmu yang ada ke kita. Ini menunjukkan gelut kita dalam mencari ilmu ni tak seperti mana ulama-ulama dulu gelut mencari ilmu. Begitu. Ini yang cuba nak diberitahu kepada kita di dalam kitab ni. Kerana dia kata daripada tahun ke tahun, dia kata keadaan ni nampak jelas makin berkurangan. Dan tuntutnya tidak sampai seperti ulama-ulama dulu tuntut. Cubalah uji setengah-setengah orang alim yang disaksikan berilmu dengan mendapat surat pengakuan berilmu syarak. Adakah ilmu-ilmunya itu di dalam dadanya seperti ulama dulu? Tu dia cabar dah. Dia cabar dah. Tok Guru ni, Syekh Idris Al-Marbawi, dia cabar dah. Dia kata cuba uji. Cuba test tengok sesetengah orang alim yang disaksikan berilmu dengan mendapat surat pengakuan. Ada sijil, ada ijazah. Cuba pergi test tengok. Yang hari ni terkenal Tok Guru, yang hari ni terkenal Ustaz, yang hari ni terkenal ni, cuba pergi test tengok. Ada tak ada ilmu yang mereka mengaji ni duduk dalam dada mereka. Pergi test tengok, dia kata. Ambil kitab Arab, tak atas meja dia, suruh dia baca tengok jadi lagu mana. Baca-baca bunyi Jerman, dia tak bunyi Arab. Ni yang ijazah ni lagu mana cerita? Lagu nak jadi nak marah. Pasal apa? Pasal tak boleh. Cerita mengaji, cerita dulu itu cerita lain. Cerita boleh, tak boleh, cerita lain. Mengaji luluh ni dia pergi mengapai kuat, luluh lah dia. Tapi cerita boleh tak boleh ni dia sendiri tahu dia boleh tak boleh. Macam tu. Baik, dia kata bahkan setengah mereka mendapat syahadah itu belum pernah mengarung kitab tafsir yang besar. Bahkan ada sesetengah alim, yang mengaku ulama, yang mengaku ustaz pada hari ini, dia kata mereka ni jangankan nak tulis kitab, mengarung kitab tafsir besar pun tidak biasa. Mengarung, maksudnya pergi baca pun tak biasa. Jangankan nak tulis kitab, baca pun tak biasa. Orang sebut nama kitab pun duduk tengah-tengah, tak pernah dengar nama kitab. Lagu tu punya doa. Orang sebut kitab Al-Muhazzab. Apa dia kata azab? Azab apa? Al-Muhazzab. Al-Muhazzab tu apa? Dia kata Al-Muhazzab tu nama kitab. Oh, kitab apa? Dia duduk tanya apa lah. Kitab apa? Kitab fiqh kah? Kitab tasawuf kah? Kitab usul kah? Kitab apa Al-Muhazzab ni? Begitu jadinya. Ni, Tok Guru Syekh Idris Al-Marbawi nak beritahu. Dan hadis Bukhari dan hadis Muslim dan lainnya daripada kitab-kitab hadis yang besar, dia pun tak tahu. Kitab hadis Muslim, syarah yang ditulis oleh Imam Nawawi, tengok pun tak pernah. Jangankan nak baca, tengok pun tak pernah. Sekurang-kurang biasa tengok. Ada berapa jilid, kalau susun dia panjang mana. Sekurang-kurangnya tahu yang tu jadilah. Kalau tak biasa buka baca pun, tak tahu yang tu pun. Kalau orang sebut syarah Muslim, orang tanya siapa tulis, tak tahu nak kata siapa tulis. Dia kata Imam Syafi'i tulis. Tu nak celau. Tu dia. Nak bagi tahu kata ceteknya ilmu sesetengah orang hari ini. Belum pernah dipelajarkan dan ambil petua isinya daripada guru. Sungguh cukup pada dirinya ilmu alat, tetapi tidak sama ia dengan orang yang mengadap guru, mengambil hadis-hadis pada gurunya, mengambil apa maksudnya daripada mulut gurunya yang dibentangkan kitab di hadapannya. Dia kata tak boleh sama. Kalau kita pergi beli kitab balik baca dan kita bawa kitab mai duduk depan guru, kita dapat daripada guru rojok kitab, dapat guru rojok kitab, tak boleh sama. Dia kata tak boleh sama. Satu lagi jalan hilang ilmu itu ialah berkurangan makbul ilmu syarak itu belajarnya kepada orang Islam kerana masing-masing berebut-rebutan menuntut ilmu yang bukan syarak kita. Ini salah satu lagi sebab hilang ilmu ni. Pasal apa? Pasal orang-orang Islam sendiri tak apa nak gelut dah cari ilmu agama ni. Dia duk cari ilmu-ilmu lain. Seperti menuntut ilmu undang-undang Napoleon. Ini undang-undang orang putih. Hari ini belajar undang-undang di mana? Di Lincoln Inn, United Kingdom.
Kalau graduate daripada Lincoln Inn, kira hebat. Begitu. Megah dengan undang-undang orang putih ni. Sedangkan kita orang Islam, kita ada Quran, kita ada hadis. Quran itu dustur. Nabi kata Quran itu perlembagaan orang Islam. Undang-undang mesti merujuk kepada Quran. Tetapi kita sendiri, orang Islam sendiri, mempertahankan undang-undang orang putih. Tak bukan orang putih main duk tak bagi tinggal undang-undang dia dah. Orang putih balik raib dia dah, negeri dah. Tinggal kita ni, orang Islam ni, kita sendiri tak mau undang-undang Islam ni. Kita suka undang-undang orang putih. Punya berkaratnya kita ni. Oh silap, cukup silap kita hari ni. Cukup silap. Kita tidak bangga dengan khazanah ilmu yang Allah bagi. Kita bangga dengan hak orang putih kafir laknat tu tinggal kat kita. Silap kita ni. Cukup silap. Dan menuntut ilmu doktor sekarang ini. Dia kata, masing-masing cita-cita anak nak pergi jadi doktor. Bukan salah ni. Benda hadir duk abang ni bukan salah. Cuma dia nak beritahu kecenderungan masyarakat hari ini ke arah itu semata-mata dan mengenepikan Islam. Yang tu salah. Sedangkan dulu, ulama dulu, kalau kita sebut Ibn Sina. Ibn Sina ni dia ulama dalam bidang ilmu Islam dan dia juga pakar dalam bidang perubatan. Dia ni bersifat integrated. Orang kata dia bersifat bersepadu, komplit dalam diri dia tu. Dia satu orang doktor pakar dan dalam masa yang sama dalam bidang perubatan dia ni, kalau dia duk belajar dia tak dapat jawapan, dia pergi ambil ayat semayang, dia semayang sunat 2 rakaat, minta Allah tunjuk dekat dia penyelesaian kepada problem dia ni. Ibn Sina hafaz Quran. Doktor pakar hafaz Quran. Jadi mereka yang dulu-dulu ni, mereka belajar ilmu-ilmu ni dalam masa yang sama, agama ni mereka genggam kuat. Kita hari ni pun kita nak macam ni. Kita nak anak kita jadi doktor. Kita nak anak kita jadi engineer. Kita nak anak kita jadi orang-orang profesional ni. Tapi dalam masa yang sama, kita mau mereka ni juga mempunyai komitmen yang cukup tinggi dengan Islam. Kalau doktor yang menjaga adab-adab Islam dan dia sendiri praktis Islam dalam diri dia. Puas hati kita kalau ada doktor yang macam ni. Kalau dia jadi arkitek dalam nak menentukan reka bentuk bangunan dan sebagainya, dia ambil kira Allah kiblat kok mana. Supaya isu bila siap bangunan, bila siap rumah, kiblat tu duduk tepat elok. Tak menyerong kok tu, tak menyerong kok ni. Pasal apa? Pasal arkitek itu bukan saja dia arkitek yang profesional, tetapi dia mempunyai roh Islam dalam diri dia. Macam tu. Kita nak orang-orang yang macam ni. Nah, dia kata dan ilmu engineer. Oh tu, engineer. Ya. Kita baca yang lain. Dan ilmu engineer dan ilmu bersegak-segak dan bersuka-suka dan bersedak-sedak dan sebarang ilmu yang boleh menyebabkan orang tu jadi hebat nampak dalam masyarakat. Kita suka macam tu. Dan kita tak suka anak kita mengaji agama. Silap kita betul. Baik. Dia kata fannul jamilah warrifahah. Ya, iaitu ilmu-ilmu yang cantik-cantik dan hebat-hebat. Bahkan setengah daripada orang yang menuntut ilmu syarak itu telah berlaku tidak percaya setengah daripada apa-apa yang di dalam hadis dan perkataan ulama dan pertunjukan awliya. Dia kata tu dia. Dan yang lebih teruk lagi dalam masyarakat kita hari ini, orang mengaji agama tiba-tiba tak percaya kepada Quran, kepada hadis dan sebagainya. Yang ini teruk lagi. Tadi kita duk cerita tentang orang yang belajar undang-undang yang bukan Islam, orang yang belajar ilmu kedoktoran, orang yang belajar engineer dan sebagainya. Yang tu telahlah mereka tak belajar tentang ilmu Islam. Ni ada pula kata pengarang kitab ni, orang yang belajar agama, tiba-tiba dia sendiri tak apa nak percaya dengan Quran, dengan hadis. Kacau kita. Yang ni yang duk bagi keliru orang ni. Dia mengaji agama. Kita nak jadikan dia tempat rojok kita. Kita nak jadikan dia tempat kita bertanya. Kita nak jadikan dia tempat kita nak tumpang. Nak dapat ilmu-ilmu yang sahih tentang agama. Tiba-tiba dia yang menambahkan lagi kekusutan kita. Takut. Dia kata ada orang macam ni. Hanya mana yang menasabah dengan akal mereka, maka percayalah ia. Oh, dia kira lagu tu. Mengaji agama. Pergi jadi lagu ni.
Dan apa yang berbetulan dengan fikiran mereka, maka itulah yang dipegangnya. Jikalau yang tidak menasabah dengan akal dan tidak berbetulan dengan fikiran mereka itu daripada Quran atau hadis sekalipun, maka sekalian mereka itu tidaklah. Maka sekalian itu, maka tidakkah jalan hilang ilmu syarak belaka. Dia kata tu dia. Sampai orang buat main ayat Quran, buat main hadis terang-terang depan dia. Dan dia pula kelulusan agama. Dia tolak ayat Quran dengan hadis ni. Nak kata apa dia? Dia tu mengaji agama. Kita buat main ayat Quran, kita buat main hadis bagi ke dia. Dia buat jebeh mulut, tak mau pakai. Aku kata kita salah tafsir. Kita pergi cari pula kitab tafsir. Main buka, suruh dia baca tentang bahagian tu. Buka hadis, syarah kepada hadis, buka bagi dia baca. Dan dia pun boleh baca. Dia jebeh mulut, dia tak mau pakai. Nak kata apa ke dia? Kalau kena macam ni, itu sesungguhnya tanda akhir zaman. Itulah tanda akhir zaman. Maka apabila mati orang yang alim besar dengan tiada diturunkan segala ilmunya kepada murid-muridnya, maka tentulah ilmu-ilmu itu dibawanya berkubur dengan dia belaka. Dia kata, kalau ada orang alim seorang dua pun, kalau orang yang hidup ni tak ambil manfaat daripada dia, mati dia bawa habislah ilmu yang ada ke dia, pergi kambut sekali dengan dia. Habislah, terkuburlah ilmu tu dekat dia. Dan demikianlah jalan ilmu itu terangkat dah hilang. Di antara jalan-jalan ilmu ni boleh terangkat dan boleh hilang. Masalah, dia kata terangkat ilmu apa yang dikehendaki pada sepotong hadis dalam masalah itu. Telah berkata ulama, ditanggungkan terangkat ilmu dan hilang di sini ialah ilmu syarak kita, iaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Yang dikatakan ilmu yang akan hilang ni ilmu apa? Ilmu syarak. Ilmu matematik tak hilang. Ilmu geografi tak hilang. Ilmu sejarah tak hilang. Ilmu syarak yang akan hilang. Dan ilmu ni pula terbahagi dua. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Maka ilmu zahir ialah ilmu syarak yang dikaitkan. Lazim mukallaf guna akan dia pada perkara-perkara agamanya. Seperti ahkam ibadat dan muamalat dan lainnya. Ini yang kata ilmu zahir. Ilmu tentang sah batal semayang, ilmu tentang sah ataupun batal jual beli dan sebagainya, yang ni dia panggil ilmu zahir. Maka beredar ia atas ilmu fiqh dan tafsir dan hadis, yang ni dia panggil ilmu zahir. Dan ilmu batin itu dua macam pula. Yang pertamanya ilmu pergaulan cara syar'i, seperti menjauhkan diri daripada takabur dan tidak riak, dan tidak menipu, dan tidak helak, dan tidak berperangai dengan segala perangai yang baik-baik, dan bersih hati, dan ikhlas, serta baik niat, dan sabar, dan taqwa, dan syukur, dan zuhud, dan lainnya lagi. Yang ini semua ilmu batin. Kita tak nampak. Mai depan kita bercakap dengan air mata turun meleleh, kita nampak ambo kesian sungguh dia ni. Sungguhlah nampak jujur dah apa lagu ni. Kita pun tolong dia. Tolong dia tolong pidu ya di long. Dia kata bodoh pokok ni. Aku boleh jual sekupang dua duit. Dah betul buat. Jadi kita bukan kena benda tu duduk dalam dia. Dia pemohong kita ke? Dia helak dengan kita ke? Kita tak tahu pasal benda tu duduk dalam perut dah. Kita tak tahu. Mai depan kita bercakap berkomen lagu duk sedih cerita ni, saya nak pergi mengaji ni apa ni, dah dapat dah tawaran sorat nak pergi mengaji di Mesir dah mai dah, tapi saya orang susah duit tak ada. Saya kata tak tahulah macam mana ni, itu mengaji sungguh-sungguh dah apa semua. Kita tengok sian ambil bagi kat dia, keluar ya tak tahu mana pergi. Tak tahu terserempak kita di Pekahat Padang Serai. Sian ni kata itu nak pergi Mesir. Dan nampak dia panggil, main ni dah tengok cabut. Kata budak ni nak kaya semua. Baru pido suluh tanya, hamba kenal tak budak lagu ni? Allah, rumah anak pun main pula. Kawan kita pula kata, rumah anak pun main juga. Dia kata dia mengaji di sekian tempat bukan? Dia kata dia dapat syahadah nak pergi Mesir bukan? Dia kata dia nak pergi sekian-sekian hari bulan bukan? Sungguh orang kata, pakat kenal orang sikit. Kita tak tahu pasal apa? Pasal benda ni dalam perut dia. Kita tak tahu. Ini dia panggil benda batin. Tak tahu, banyak aja ni macam ni. Haji ni ulang sawah nak belit orang ni. Cukup banyak. Kita ni kira hingga duk terkenal saja. Mai-mai saya segan kat Ustaz. Kira saya kalau boleh tak mau jumpa. Tak tahulah, segan semua. Kita pun duk tengok apa pula drama dia nak buat ni. Yang mesti duk kenal banyak kali dah. Duk pegang kepala sampai 12 tangan.
Tapi nak buat macam mana Ustaz, terpaksa lah. Saya pun tak tahulah. Tengok tu bayang orang tu, bayang orang ni, tak boleh nampak Ustaz. Pasang lah kata. Berapa pula aku nak kenal kali ni kata. Kan? Susah jadi susah. Kan? Macam tu pun ada manusia ni. Macam tu punya manusia pun ada. Nah, dia kata keduanya ilmu al-mukashifah, iaitu nur yang zahir di atas hati waktu bersihnya. Yang ni yang kata kasyaf ni. Kasyaf ni makna dia singkap. Bila kita buah tirai tu, kita singkap naik tu, dia panggil kasyaf. Ilmu al-mukashafah. Ilmu al-mukashafah ataupun ilmu kasyaf ini Allah bagi kepada manusia yang bersih hati. Yang mereka ni disebut sebagai awliyaullah as-salihin. Wali-wali Allah yang salihin. Allah bagi ke mereka ni tanda-tanda kemuliaan mereka yang disebut dengan perkataan karamah. Yang ni makam tinggi. Tuhan bagi. Dan terbuktilah Allah Subhanahu wa ta'ala memang bagi kepada orang-orang yang macam-macam ni. Maka zahirlah dengan sebabnya itu akan asrar ilahiyah. Asrar makna dia rahsia. Dia berperkataan sirrun. Asrar maksudnya rahsia. Rahsia ilahiyah. Tuhan bagi kat mereka. Mereka dapat rahsia-rahsia ketuhanan ni. Mereka dapat. Semua ilmu itu ada tersemat sekarang di dalam kitab-kitab. Tetapi apakala tiada ada orang yang retinya, dan orang yang belajarnya, dan orang yang mengamalkannya, maka hilanglah namanya segala ilmu itu. Hilang gitu aja. Pasal apa? Tak ada orang yang boleh mengajar benda-benda ni semua. Nak dapat kasyaf ni bukan boleh belajar. Yang ni anugerah Tuhan. Tuhan bagi kepada orang yang dia pilih. Sahabat Nabi yang besar-besar, yang hebat-hebat ni, Allah pilih. Bukan semua dapat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Huzaifah ibn al-Yaman dipilih oleh Allah untuk dapat ilmu kasyaf. Sehingga kan Sayyidina Umar, sahabat yang lebih besar daripada dia, dalam bab-bab ni pitanya dekat Huzaifah bin Yaman. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Dia kata apabila tidak ada orang yang boleh ajar, habis ilmu tu. Dan zahirlah jahil. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, wa yadhharal jahlu. Artinya, dan zahirlah kejahilan itu. Bila ilmu-ilmu ni semua makin duk tak ada, kejahilan mula duk mai kat kita. Masalah. Zahir jahil. Yakni teranglah tiada siapa tahu akan hukum syarak pada waktu hampir kiamat. Dan apabila jadi tiada siapa tahu menjalankan hukum syarak, maka tentulah mereka jalankan hukum menurut nafsu mereka semata-mata. Bila dah tak tahu tentang hukum syarak, pakai mai repuh. Kita tak tahu hukum. Senanglah, buat apa pun boleh. Tak tahu. Kata dia, ataupun hukum undang-undang Napoleon yang dipelajarinya, ataupun hukum undang-undang lainnya, ataupun jadi seperti binatang, tiada ada hukum lagi baginya. Seperti kambinglah semuanya. Berambil-ambil bini. Tidak kenal anak, tidak kenal ibu, tidak kenal saudara. Semuanya diperbinikan. Dan harta orang jadi hartanya, dan hartanya jadi harta orang. Seperti yang berlaku setengah daripada bayang-bayangnya sekarang pada kaum yang besar di Eropah. Iaitu aturan Bolshevik dan lainnya. Apabila zahir jahil sampai kepada yang demikian itu, maka ialah tanda hampir kiamat. Dia akan pergi sampai ke situ. Dia akan pergi sampai ke peringkat junjung undang-undang yang bukan Islam ni atas kepala, sampai siapa hina undang-undang tu kena tindakan. Undang-undang Islam dihina tiap-tiap hari, tak ada apa-apa. Hina undang-undang sivil ni boleh kena tindakan. Menghina hukum hudud tak ada salah ke mana-mana. Dia jadi macam tu. Dia terbalik kurang habis semua. Hak betul jadi salah, hak salah jadi betul. Tanda kiamat. Tak kenal bini. Bini dia, bini orang, bini dia. Allahu Akbar, takut tuan-tuan. Semalam ni tengah ada hujan, ada rumah. Mai ada rumah. Masuk mai, saya kata, no, awak kereta tak kata enjin. Dia kata ada anak-anak duduk dalam kereta. Anak 4 orang duduk dalam kereta. Dia masuk mai. Pacak kepala pergi ke dinding. Lepas tu, ada mai selalu.
Ya. Jenuh kita. Ajak dalam begini. Tahuan ni. Serabut lah. Duk main buah serabut saja kat kita ni. Ni pasal apa? Saya berpisah dengan isteri. Tak tahu jadi macam tu. Serabut. Tu. Cara dia bercakap tu kita boleh gambarkan serabut semua dia ni. Serabut semua. Sampai dia tak jumpa huruf. Nak mula bercakap tu dia tak jumpa. Dia duk keluar main serabut saja. Kita tahu dia memang serabut semua. Nah. Saya kata ada apa yang boleh saya tolong? Tak ada apalah. Cuma nak main abang tak usah lah. Saya berpisah lah dengan isteri ni. Pasal apa? Sebab duk teriak. Tak boleh. Teriak. Sebab teriak. Dah pun pergi cari kotak tisu tak depan ni. Isteri saya Ustaz. Dia nusyus. Saya kata nusyus sampai ke tahap mana? Minta maaf cakap Ustaz. Dia pergi kangkang kat orang. Cara cakap tu kita faham lah. Geram lah tu. Geram. Yang terbit main perkataan macam tu. Dia boleh habang kata isteri saya berzina. Itu lembut sikit. Tapi bahasa dia guna tu. Dia pergi kangkang kat orang. Kita pun faham lah. Dia okey. Kita pun tenang. Sebab tak boleh cakap. Syat-syat lah. Mak bagi tenang. Kita pun tanya, ayam hangat ke ayam sejuk? Okay. Saya tu usah ayam tu lah. Sat aja. Dia mula pergi bagi dekat Cina. Astagfirullahaladzim. Cina tu siapa? Cina tu toki tempat dia kerja lah. Dia duk kerja syarikat apa ni. Dia pergi bagi kat Cina tu. Lepas tu saya tahu. Tahu dengan sahih ke? Tahu dengan jalan yang tidak sahih? Kita tanya dia. Sahih. Macam mana yang kata sahih tu? Tanya dia. Saya mula boleh kesan bila saya nampak dia mula berlain. Dia mula satu macam balik main jadi dengan kita ni layan tak layan macam tu. Dia kata mana kita tahulah isteri kita. Ustaz saya anak 4 orang dah. Dia kata yang sulung pun dah pergi menengah dah. Dia kata. Kita boleh tahulah perbezaan isteri kita ni. Lepas tu match satu peringkat balik pakai jam tangan mahal. Kita tahulah jam tangan tu dia tak boleh beli. Dia tak ada duit banyak tu. Saya pun memang tak mampu beli banyak tu. Saya tanya dia mana hang dapat jam ni? Kawan bagi. Kalau kawan biasa tak bagi jam macam tu. Kawan mana bagi? Apa you sibuk sangat nak ambil tahu benda ni? Lagu tu. Itu start dia macam tu Ustaz. Itu saya dah mula rasa tak senang. Kemudian dia makin tu satu macam liang dan sebagainya. Saya pasang kaki. Hidup tengok dia, hidup mengendap, hidup mengintip gerak-geri dia dan sebagainya. Saya dapat tahu dia dengan Cina. Satu hari saya buat gila. Dia rumah tanya apa semua ini, dia abang. Memang dia pun dah rosak dah dengan Cina ni. Ustaz dia kata saya kecewa. Ni latest ni. Lepas tu di masjid Padang Temusu saya ada bawa satu cerita. Itu cerita lain. Bukan cerita sama ni. Cerita lain. Nak cerita kata ni akhir zaman ni. Dia tak kenal bini siapa dah. Lepas tu saya pujuk hati saya. Dia kata saya pujuk hati saya. Saya anggap kata dia tersilap lah. Pasal ni baru sekali buat. Saya anggap dia tersilap. Saya pujuk hati saya. Saya ambil benda ni. Saya lipat-lipat. Saya baling pergi jauh. Saya tak mau ingat dah. Saya anggap dia tersilap sekali ni. Dia ulang Ustaz. Kali kedua dengan Bangladesh. Kata awak sampai macam tu. Kita kata yang tu Ustaz saya tak tahu nak abang. Saya bengkak kepala. Berasa macam nak pecah kepala. Sekali-sekali setan pun dia main. Dia fikir lagu nak bunuh diri. Saya kata jangan macam tu. Ngak pula. Itu dia Ustaz. Saya nak abang kau Ustaz. Dia dah. Tempat saya ni. Tempat dia duduk lah. Terus abang datang mana dia duduk. Dia kata jadi satu trend belak-belak ni. Kawan-kawan kita sendiri keluar duit buah atas meja. Betting. Letak duit. Ni aku letak 1,000 atas meja. Siapa boleh pergi tackle bini dia tu, ambil duit ni. Betting sampai macam tu.
Pasal apa mereka duk suka bini orang? Pasal cabaran. Pasal apa mereka tak bertaruh untuk pergi tackle anak dara? Pasal apa? Pasal dia kata anak dara senang sangat dapat lah ni. Senang sangat. Modal motor je, tak gaduh pakai kereta elok-elok. Modal motor je boleh dapat anak dara ni. Bini orang susah sikit. Pasal apa? Laki dia pun boleh bagi yang tu yang ni dan sebagainya. Siapa boleh pergi dapat bini dia tu? Hang kemas. Betting, letak duit 1,000, letak 2,000, ikutlah siapa dia, bini siapa. Kalau bini orang kemas lagi, letak sampai 5,000, ustaz. Dia kata saya cerita kat ustaz, saya duk tengok benda ni kawan-kawan saya duk buat, saya tak sangka nak kenal kat bini saya. Kenal kat bini saya ustaz. Dia kata, saya duk simpan, tak mau bagi tahu dekat orang tua, tak mau nak abang. Dia kata takut saat ni depa sakit, depa susah hati, depa jadi sakit dan sebagainya, saya tak mau bagi tahu. Maka hati ustaz, tak boleh tahan. Sampai ke peringkat jantan ni main hantar dengan kereta depan rumah. Saya duk tengok ustaz. Kita pula pergi jadi bini, duk jaga anak, dia duk keluar dengan jantan lain. Dia kata ni apa cerita ni ustaz? Habis lah. Dia kata, saya pejam mata, saya buat keputusan cerai abang. Anak-anak lah jadi mangsa. Dia kata duduk dalam kereta 4 orang. Saya mengasuh belah ni. Tak apa saya kata. Saya puas hati. Bini saya terbukti akhlak dia cemar sekali. Dia tak layak jaga anak. Saya akan jaga. Susah, senang saya dengan anak saya. Dia kata, tokoyak merambu yang mata. Tak apa ustaz, nak abang yang tua kata, salam bagi dulu. Tension tu. Kita nampak dia punya tension tu. Tak tahulah nak cerita kat siapa. Sampai kat pintu pagar. Saya kata cerita ni kalau saya nak buat, saya nak put masuk dalam ceramah untuk yang iman dekat orang boleh tak? Silakan. Dia kata. Biar semua orang tahu ustaz. Saya dengan abang saya siapa. Tapi biar semua orang tahu. Semua orang jaga bini di rumah. Lah ni tuan-tuan. Anak pun kita takut. Bini pun kita takut. Anak-anak dengan cerita murtad. Kita takut. Anak kita bila-bila masa boleh kena apa? Bini kita duk main penyakit macam ni pula. Akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kita duk baca dalam kitab ni bukan tinggal dalam kitab saja. Yang kita duk baca dalam kitab ni duk jadi. Sebenarnya dalam masyarakat kita ni duk jadi. Tepi kita, keliling kelalang kita, depan kita, belakang kita duk jadi. Benda-benda macam ni. Tak kena ke kita, kita tak percaya. Kena kat kita, terduduk kita. Tak kena kat kita, kita dengar kata kena kat orang lain. Kita 50-50. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Pum kata Allah tak kena. Benda tu kena kat kita. Kita jadi satu macam. Bukan semua orang boleh terima benda ni dengan hati yang tabah. Ada orang dengar benda ni dia jadi gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata benda ni, dia kata di Eropah sudah jadi benda biasa. Eropah biasa benda ni. Pergi majlis-majlis minum arak, menari, mabuk dan sebagainya, tukang bini. Bukan tukang masa menari je, tukang sampai pagi esok pula baru bicara bini dia nak balik. Biasa bagi masyarakat-masyarakat yang mendakwa mereka ni sudah cukup bertamadun. Biasa perbuatan ni. Sedangkan itu perbuatan yang paling tidak bertamadun. Turun taraf lebih sesat daripada menantang lagi. Itu dia. Dia kata maka semua tu dia kata adalah tanda-tanda kiamat. Dan sabda Nabi SAW, wa yafshu zina, dan masyhur zina, yakni kembang dan tersiar serata-ratanya. Maka ini pun satu daripada alamat kiamat. Saya sambung sikit lagi. Masyhur zina itu bagaimana keadaannya? Kata dia adalah masyhur zina itu yakni jadi banyak ia. Maka ini satu perkara yang sangat zahirnya pada masa kita ini. Di mana tempat, di mana negeri adalah rumah sundal, telah dijadikan zina itu satu perniagaan besar bagi perempuan yang suka berniaga auratnya dan imannya. Itu dia. Dia kata zina ni bukan setakat berlaku secara senyap-senyap dalam rumah kosong, dalam rumah yang orang tinggal lama, bukan berlaku dalam hutan, bukan berlaku di tempat tersembunyi orang tak tahu. Bahkan zina berlaku dalam bentuk diberi lesen. Diberi lesen rumah urut. Sambil mengurut, sambil buat perbuatan zina. Zina berlaku dalam bentuk legal. Legal dalam erti kata dibenarkan oleh undang-undang Taurat. Tetapi tetap diharamkan oleh undang-undang Allah.
Dia kata akan jadi pencariannya dan makan minumnya daripada yang demikian itu. Ada orang sanggup hidup atas ayam danuk ni. Jadi ibu ayam, hidup dia tu, hidup keluarga dia tu, hidup anak-anak dia tu, hidup atas duit ayam danuk. Dia jadi ibu ayam, dia bela budak-budak perempuan ni, dia tolong cari pelanggan dan sebagainya, dia makan komisen. Dia hidup kaya di atas ayam danuk ni. Ada manusia yang sampai macam tu. Sangat besar negerinya, sangat banyak orang zinanya. Dia kata tengoklah, lagi besar negeri, lagi ramai orang berzina. Dan amatlah kembangnya dan masyhurnya yang cukup pemberangsang zina itu. Dengan sedia rumah dancing dan rumah nari. Dancing, dia guna bahasa Inggeris. Dengan sedia rumah dancing. Ni hak pusat karaoke, night club dan sebagainya ni semua dia panggil rumah dancing. Masuk pergi duduk menari dalam tu daripada pukul 8 malam masuk pergi menari sampai 7 pagi esok duduk menari lagi. Gigi pun tak ada dah, pakai gigi palsu yang duduk menari tu. Punya teruknya. Dan rumah panggung wayang, perempuan-perempuan yang menjual diri, beri tunjuk di hadapan khalayak yang ramai akan dirinya, yang bogel dan bolos daripada pakaian. Itu dia. Negeri Arab ada benda ni. Yang kata negeri Arab ni. Kan? Cakap ni tak kira lah ana bi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di mulut ana bi hubbin nabi. Kan kalau pergi negeri Arab, pergi Mekah baik, kan? Pergi Mesir baik, pergilah negeri Arab mana pun. Tengok tak semayang. Tapi kita sembang dengan dia, kita tanya dia antar muslim, hang orang Islam ke? Aywa, ana bi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil aywa, aku bukan cakap Islam, aku sayang dekat nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada otak apa macam tu. Kan? Semayang tidak, apa tidak. Di Mekah tu kita sewa satu bas mini lah kita kata, bawa kumpulan kita ni jom nak pergi berjalan di Jeddah. Masa mai tu tak ada nak tengok Jeddah ni macam mana. Kita turun di airport Jeddah, terus naik bas pergi ke Mekah. Kan? Jadi dah duduk di Mekah ni sampai 4-5 hari, 5-6 hari, ambil lah 1 hari nak pergi ke Jeddah tu, nak tengok yang kata Jeddah ni ibu negeri dia ni macam mana. Pi kita jadi aku di Jeddah ke duduk di Los Angeles kan. Jadi macam tu. Kan bila tengok ada jaga kedai pakai jubah putih, oh Jeddah, betul Jeddah. Bila beralih tengok kelaku tak senang, ni bukan Jeddah, ni Haram Jeddah ni gaya ni. Jadi macam tu. Kan minta maaf cakaplah. Hak macam tu pun ada. Dengan perempuan Filipin ni tak kira lah. Yang kata di Jeddah ni perempuan Filipin ke dah? Perempuan Filipin semata-mata. Kita tanya ni kawan kita yang pergi sekali ni hak Arab. Memang dia duduk di Mekah. Yalah, tanya dia. Kata ni puak-puak Filipin ni duduk buat apa tadi? Dia kata macam-macam lah. Dia kata ada yang jadi pembantu rumah dan ada yang jadi pelacur pun ada. Dia abang dia. Biasa. Maulid Nabi baru ni saya pergi ceramah di Kuantan Pahang. Balik. On the way balik tu, connecting flight daripada Kuantan, Kuala Lumpur, Penang. Daripada Kuala Lumpur nak main Penang ni, kita pun rasa first class lah. Hari tu mereka bagi tiket first class, duduk first class. First class ni dia special request. Kalau minta, mereka bagi awak. Saja main hidang tak ada. Tapi kalau minta, dia bagi. First class punya ni, mereka layan macam tu. Sebelah saya, Arab. Bini purdah. Nampak mata aja bini. Laki pakai semak pendek. Tak padan langsung. Kita tengok Arab ni jadi luar ni. Bini dia purdah. Yang dia seluar pendek. T-shirt. Duduk sebelah kita. Minta biar dekat ni. Pramugara. Dia minta biar. Kita pun lagu dengar dia minta biar, beralih kat dia lah. Balik dia tanya langsung lah. Tanya dia dulu main dari mana. Tak tanya lah hang Islam ke lagi. Dia makan terus. Tanya hang main dari mana. Kan? Dia kata dia daripada Mesir. Mesir. Ni nak pergi ke mana? Nak pergi Penang lah. Dia kata. Anta Muslim? Saya kata. Ayo. Anda biar hubbin Nabi ya. Yang kata Arab ni. Oh tak boleh tanya. Anda biar hubbin Nabi lah. Cukup sayang dia dekat Nabi nya. Anda biar hubbin Nabi lah.
Dosa. Kawan tu bawa main arak bagi kat dia. Tu dia punya kala macam ayam dia bagi kat dia. Dia pun pegang. Saya kata kat dia, hadza khamr. Saya kata kat dia, ni arak ni. Dia beralih tengok saya, bangkit pindah tempat duduk, pindah tarik. Tak mau duduk dah kat kita. Saya pergi kat dia pula. Bangkit pula pindah tarik. Dia hati kat dia. Dah betul. Dan jadi orang kita ni pergi petuakan harap silap lah. Dia bukan masalah harap. Allah sendiri kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Bukan harap. Orang yang paling takwa, tak kira kalau dia Jawa pun dia paling bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Kalau dia Banjar sekalipun dia paling bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Kalau sekiranya dia ni daripada keturunan hamba Habashi sekalipun, kalau dia masuk Islam dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Lebih mulia daripada orang-orang yang mendakwa mereka mulia. Macam tu. Benda ni kita nak kena faham. Kan? Jadi di negeri Arab ada ni yang kita baca ni. Ni penulis kita ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia hidup dia, membesar dia, tumpah segala ilmu dia, semua di bumi Mesir. Dia duduk di Mesir. Dia tulis ni berdasarkan apa yang ada di Mesir ni. Dia kata rumah panggung wayang, perempuan-perempuan yang menjual diri. Beri tunjuk di hadapan khalayak yang ramai akan dirinya bogel. Dan bolos daripada pakaian. Mereka jenis pakai ni, menari jenis lenggok-lenggok. Sekali lagi buang tudung kepala, sekali lagi buang baju, sekali lagi dia buang satu-satu. Ni di bawah ni merakit tak kira. Itu nak kena abang tu dah lagu tu. Kan? Dia kata dan mengeluarkan nyanyiannya dengan suara yang merdu. Dia main dengan Ummi Kalsum dia, dengan apa kira habis. Saya ada kawan bagi satu tip baru ni. Tip penyanyi apa nama Arab ni. Bagi saya dengar di dalam buat ni, dia kata kalau di sana dia kata pasang yang ni kira pecah kepala dia. Kita pun pasang dengar sedap dulu. Yang kata Arab ni kalau dia tarik lagu sudah sedap dulu. Tu yang puak-puak tu pergi dengar sampai tak sembahyang subuh. Pergi daripada malam ni pukul 10 pukul 11 dia masuk naik kelab ni, tak keluar sampai cerah esok. Satu cerah tak sembahyang subuh gitu. Ni pasal apa? Suara merdu yang membangkitkan syahwat zina. Kemudian pula ditunjukkan peluk cium di atas panggung itu. Dan ditunjukkan berbagai-bagai kelakuan yang memberahikan laki-laki kepada perempuan. Semuanya itu lain daripada gambar fotograf dan lukisan perempuan. Yang bermacam-macam rupa kelakuannya tersiar di dalam alam ini pula. Dia kata ni hukum dalam fiqh. Gambar fotograf, gambar lukisan dan sebagainya, dia tidak sama hukum dengan hak sebenar. Hukum dia tidak sama. Kita tengok gambar dalam majalah, gambar orang tidak pakai tutup aurat, kita tak berdosa. Kita tak berdosa. Pasal apa? Pasal itu gambar fotograf. Sudah ittifaq ulama mengatakan tidak dosa melihat fotograf. Selagi mana tidak menjadi fitnah yang dahsyat yang mendorong kepada perbuatan jahat, dia tidak jadi dosa. Tapi kalau tengok orang sebenar tak pakai tudung, berdosa. Dia panggil dosa kecil. Maka semuanya itu wasilah zina. Wasilah maksudnya jalan kepada nak jadi zina. Tengok Blue Film. Macam baru ni Ustaz Sulaiman Endut ke apakah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dia keluar satu kenyataan, kalau tak silap saya adalah Al-Islam pun. Satu kes sampai di pejabat dia, mak dengan anak jantan berzina. Pasal apa mak dengan anak jantan ni berzina? Pasal mak ni pergi sewa Blue Film, balik mai tengok dengan anak. Tuan-tuan boleh bayang rosaknya akhlak masyarakat hari ni. Pergi sewa filem lucah, tengok anak ngemak tengok. Lepas tengok gambar tu, rasa terangsang, rasa bangkit nafsu syahwat, berzina dengan anak jantan. Tu dia punya kotornya perlakuan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Maka semuanya itu wasilah zina. Dan pembawanya supaya beradab kepadanya dengan kuat. Bahkan telah jadi kuat zina itu sehingga menjadikan orang dua laki isteri pun berzina. Dua laki bini pun pakat berzina. Sedangkan laki dah ada bini di rumah, bini dah ada laki di rumah. Yakni jikalau seorang itu ada isteri, ditinggalkannya isterinya yang halal itu, yang halal ia jima' di rumahnya, pergi ia berzina dengan orang lain. Itu dia. Dah ada dah di rumah yang halal, pergi berzina di luar. Begitu juga isteri, tak kala suaminya telah meninggalkan dia kerana pergi berzina, maka ia pun berkira bicara berzina, lalu terus dapat maksudnya berzina itu.
Siang boleh ia berzina, malam boleh ia berzina. Sampai macam tu. Laki pergi kursus seminggu, bini di rumah ni berzina dengan orang lain atas katil laki dia beli. Saya biasa jumpa kes-kes macam ni. Bukan biasa tengok, biasa jumpa. Ni hak jenis mai di rumah cerita ni. Suami mai di rumah cerita, misai bertangkuk bibir mulut. Suami ni nak kena ke dia, nak kata apa? Misai bertangkuk bibir mulut, balik balik ke rumah. Dia kerja, tak macam mana berasa tak sihat, minta nak balik awal. Balik-balik dia kata sampai di rumah, nampak ada motor sebiji depan rumah, nampak ada kasut orang jantan. Dia mai di rumah cerita. Buka pintu. Masuk tengok anak-anak kecil ni duk main di depan rumah ni. Duk main dalam ruang tamu rumah ni. Tanya mama mana? Mama dalam bilik kata. Ni siapa main? Uncle, anak kata. Uncle main. Pergi pintu kunci. Dia tak, dia ada kunci, dia buka. Buka-buka, dia kata tengah duk berzina. Dia kata ustaz nak kata apa? Ketak tangan. Sejuk habis sampai ke kaki. Tak sangka bini yang kita duk bela selama ni, kita pergi duk kerja tunggu terbalik, titik peluh kita cari duit, kita nak bagi makan dia, nak bagi kesenangan pada dia, bagi macam-macam pada dia, dia gamak buat kerja lagu tu. Sudahlah berlaku curang pada kita, buat kerja dalam rumah kita. Sejuk kaki tangan ni. Macam ni punya main cerita pun ada. Kan? Ini kita takut. Jadi maka semuanya itu sudah terang bahawa sabda Nabi SAW itu ada betul menunjukkan alamat kiamat itu sudah ada zahir. Dia kata, tu dia. Daripada apa yang kita tengok ni, maknanya jelaslah. Jelaslah. Apa yang Nabi kata ni duk jadilah. Maknanya kiamat ni tak apa hari dah. Dia nak abang macam tu. Kiamat ni tak apa hari dah. Tuan-tuan duk tengok dah CNN ke berita dunia kan duk tengok dah. Satu dunia lah ni dia duk main kelang kabut. Tempat kemarau-kemarau, tempat banjir-banjir sampai lebuh putih, lebuh raya putih. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui pasal dia yang hantar ayat kuat ni. Hanyut rumah, hanyut apa? Habis semua pokok-pokok, 2-3 pemeluk kayu balak tu tercabut bawa pergi ngayak sekali. Rata dunia, rata macam-macam bala bencana Tuhan bagi jadilah ni. Bukan kerana jahat orang Malaysia, bukan kerana jahat orang Indonesia, bahkan jahat seluruh dunia hari ini. Kejahatan berlaku di merata tempat. Jadi dah sampai dah masa kita hari ini balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kiamat kok mana pun dia jadi, kita tak boleh tahan. Tapi walau apa nak jadi sekalipun, jangan kita masuk dalam golongan yang buat benda jahat. Kalau Tuhan nak main malapetaka apapun, kalau Tuhan nak takdir kiamat apapun, Tuhan nak bagi apa sekalipun, biarlah kita ni dalam keadaan beriman dengan Allah. Kita ni, kita duduk baca sangat dah orang lain jajah noh. Baca kita, baca anak pinak kita, baca keluarga kita. Jaga hak ni bagi betul-betul dulu. Pakat-pakat jaga yang ni dulu. Lepas tu kita ranjau pergi jauh sikit, jaga masyarakat kita, jaga orang daerah dalam negeri kita, jaga negara kita. Kita dengan keluarga kita tu perkemas betul-betul dulu. Mudah-mudahan kalau kita tak dan nak bagi ingat ke semua orang pun, bila jadi apa-apa balak bencana daripada Allah, kita dan keluarga kita Allah selamatkan semua. Nah, kita harap yang tu aja, yang lain kita tak ada harap dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni dia masuk sabda Nabi, wa tashrabal khamru, cerita tentang arak ni. Arak ni diminum di sana sini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.